A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi ini sekali lagi kita akan dapat bersama-sama dalam sesi tafsir ringkas insya-Allah, dan pada kali ini kita akan bersama-sama di muka surat 374, juz yang ke-19, surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-160 insya-Allah. Jadi kita sebenarnya telah hampir kepada penghujung surah Asy-Syu'ara. Kita tinggal ada 2 muka surat lagi selepas daripada ni untuk dihabiskan pada surah Asy-Syu'ara insya-Allah. Pada kali ini kita akan membaca salah satu lagi daripada kisah-kisah Nabi alaihi wassalatu wassalam yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Jadi kisah pada kali ini adalah kisah Nabi Lut alaihi salam secara ringkas yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala selepas daripada cerita-cerita nabi-nabi yang lain, iaitu kita telah bermula dengan kisah Nabi Musa alaihi salam, kemudian kisah Nabi Ibrahim, kemudian kisah Nabi Hud, dan juga kemudian selepas daripada itu ialah kisah Nabi Saleh. Dan kita sekarang berada di kisah Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam jami'an. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini, sebagaimana kita tahu bahawa Allah Taala telah banyak menceritakan kisah setiap daripada nabi-nabi ini di dalam tempat-tempat yang lain juga, tetapi Allah Subhanahu wa taala bila menceritakan di dalam tempat-tempat yang berbeza ini sebenarnya mempunyai tema-tema yang berbeza. Biasanya adalah mengikut surah tersebut. Oleh kerana surah ini biasanya mempunyai tema begini, jadi biasanya ada kaitannya kisah-kisah penceritaan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran tersebut berkenaan dengan kisah Nabi itu dengan tema yang ada di dalam surah tersebut. Jadi sebagaimana yang kita maklum bahawa yang kita telah ceritakan sebelum daripada ini, kisah surah Asy-Syu'ara ini mempunyai temanya ialah Al-I'lam. Al-I'lam artinya ialah penerangan, bagaimana menyampaikan dakwah, bagaimanakah cara menggunakan sarana-sarana yang ada untuk menyampaikan dakwah. Dan juga kita akan dapati Allah Ta'ala bila menceritakan di dalam surah ini kisah Nabi-Nabi, dia akan ceritakan dalam bentuknya yang hampir sama kita tengok, tetapi kita akan lihat bahawa penentangan yang dihadapi oleh Nabi-Nabi ini adalah berbeza-beza, dan masalah yang dihadapi oleh setiap Nabi juga adalah berbeza-beza. Setengah daripada mereka adalah menghadapi ketua-ketua ataupun pemimpin-pemimpin yang hebat, yang besar pada zaman itu, dan ada juga kisah-kisah ini, Nabi-Nabi ini berdepan dengan kaum mereka yang mempunyai masalah-masalah yang tersendiri. Masalah-masalah artinya ialah kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh kaum ini, tetapi mereka itu disatukan dengan satu masalah saja, iaitu syirik. Tapi selepas daripada syirik ini terdapat isu-isu yang tertentu yang ada di dalam masyarakat yang diobati, yang ingin diobati oleh para rasul itu. Kemudian mereka akan mendapat penentangan, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan kenakan balasan kepada bangsa ataupun kelompok ataupun kaum tersebut. Jadi ini semua adalah menjadi pengajaran kepada kita, menjadi pengajaran kepada orang Quraisy yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa itu, dan juga kepada semua pendakwah pada akhir zaman hingga akhir zaman. Jadi kita akan mulakan insya-Allah pada pagi ini dengan ayat yang ke-160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kazzabat qaumul lutinil mursalin. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala mula masuk kepada menceritakan tentang kisah kaum Nabi Lut alaihi salam, iaitu apa yang berlaku kepada kaum Nabi Lut. Apa yang berlaku kepada Nabi Lut alaihi salam menghadapi kaum dia adalah sama saja seperti apa yang dihadapi oleh nabi-nabi yang lain sebelum daripada ini, iaitu apa? Kazzabat iaitu mendustai. Maksudnya ialah mengatakan apa. Kalau kazzaba tu artinya dusta, tapi kalau kazzaba dengan ada sabdu pada za, pada yang tengah tu, huruf tengah, jadi artinya ialah mendustakan sesuatu, iaitu mengatakan satu benda itu adalah dusta, mengatakan satu benda itu adalah bohong. Jadi apa yang dikatakan oleh kaum Lut di sini ialah kaum Lut mengatakan bahawa apa yang dibawa oleh Nabi Lut
adalah dusta. Jadi semua yang iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di sini ialah kaum Lut mengatakan bahawa semua nabi-nabi adalah dusta. Iaitu apa? Jadi maksudkan di sini sebagaimana yang kita sebut sebelum daripada ini, kenapa disebutkan al-mursalin, seolah-olahnya banyak rasul-rasul kan, bukannya Nabi Lut seorang saja. Tetapi ulama-ulama tafsir menjelaskan bila disebutkan al-mursalin, ertinya di sini bila mereka mendustakan Nabi Lut alaihissalam, ertinya mereka mendustai semua nabi-nabi yang terdahulu, kerana Nabi Lut alaihissalam menceritakan nabi-nabi yang terdahulu juga. Iz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Jadi kita tengok kat sini ketika akhuhum, Allah Taala menggunakan ungkapan akhuhum iaitu saudara mereka. Ertinya ialah Nabi Lut ini adalah sebahagian daripada mereka. Sebahagian daripada kaum nabinya. Kaum ini ialah kaum Sodom, iaitu satu kaum yang berada di tepi laut mati pada hari ini, iaitu dalam negeri Jordan. Jadi kaum ini mendiami kawasan ini yang asalnya adalah mereka ini adalah berasal, kalau ikutnya ialah Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut ini adalah sepupu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu Ibnu Akhi, disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, iaitu Ibnu Akhi Ibrahim. Jadi dia bersama-sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam telah meninggalkan tempat mereka iaitu di Haran. Kemudian tu turun daripada Haran. Haran ni ialah sekarang ni di selatan Turki ataupun di utara Iraq ataupun di utara Syria. Di utara Syria ataupun di selatan. Jadi kawasan itu nama dia Haran. Jadi mereka ini telah meninggalkan tempat tu dan kemudian turun ke Palestin. Kemudian daripada Palestin ini Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Lut alaihissalam ke negeri Sodom ni. Jadi negeri Sodom ni akhirnya Nabi Lut tinggal di situ dan dianggap sebagai salah seorang daripada penduduk tempat tu. Jadi sebab itulah dikatakan bahawa akhuhum. Jadi mereka ni telah mengenal Nabi Lut alaihissalam. Kemudian Nabi Lut mengatakan satu benda yang sama sebagaimana yang diungkapkan sebelum daripada ni dalam dalam ayat-ayat yang sebelum daripada dalam surah Asy-Syu'ara ini, iaitu ala tattaqun. Ala tattaqun artinya ada, kalau ikut terjemahan ialah kenapa kamu ni tidak bertakwa. Tapi maksud kat sini ialah suruhan sebenarnya, iaitu bertakwalah kamu kepada Allah. Inni lakum rasulun amin. Nabi Lut berkata kepada mereka, aku ni adalah rasul yang amin. Nampak tak perkataan yang sama yang diungkapkan, yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi, kepada kaum ni, iaitu diungkapkan oleh nabi-nabi sebelum daripada ni, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Hud, Nabi Saleh, semua yang mengungkapkan kata-kata yang sama, iaitu apa? Inni lakum rasulun amin. Aku ini rasul yang amin, rasul yang amanah. Iaitu aku menyampaikan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyampaikan kepada kamu semua. Kalau Allah Taala suruh aku tak sampaikan. Gitu maknanya kan. Kemudian fattaqullah wa ati'un. Jadi dia akan mengungkapkan perkataan-perkataan ni, iaitu apa? Takwa dan juga kemudian tu taat kepada Allah. Jadi nampak tak benda ni berulang. Semua nabi-nabi, bukan Nabi Muhammad SAW saja yang mengungkapkan kata-kata ni, tapi semua nabi-nabi iaitu meminta mereka supaya apa? Memberitahu aku adalah rasul yang amin. Kemudian hendaklah kamu bertakwa. Satu. Kemudian yang kedua, hendaklah kamu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, benda yang sama juga yang disebutkan oleh nabi-nabi ni, Nabi Lut juga, iaitu apa? Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin. Aku tak minta kepada kamu semua ni upah. Sebab apa? Upah aku ni semua tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tak ulaslah benda ni kan, sebab benda ni adalah nak ceritanya adalah benda yang sama yang diungkapkan oleh nabi-nabi kepada kaum mereka. Jadi maknanya bila benda ni diulang-ulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dan diulang-ulang oleh nabi-nabi terdahulu, menunjukkan bahawa benda ni adalah penting dan menunjukkan bahawa benda ni adalah merupakan masalah yang sentiasa dihadapi oleh semua bangsa. Jadi kalau kita bayangkan Nabi Musa, kemudian tu Nabi Ibrahim, kemudian Hud, kemudian Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Saleh, dan kemudian sekarang Nabi Lut, semua ni mereka ni adalah kalau ikut dalam susunannya ialah kita baru sampai kepada Nabi yang ke-7, yang ke-8 dalam susunannya, yang kita ada 25 Nabi. Maknanya mereka inilah datang awal, kecuali Nabi Musa lah yang datang kemudian selepas daripada itu. Tapi kebanyakan daripada Nabi-Nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mereka ni datang pada awal-awal lagi, awal-awal daripada susunan itu, dan menunjukkan bahawa mereka ni
menghadapi masalah yang sama dan mereka membawa benda yang sama kepada masyarakat mereka. Iaitu apa? Iaitu mestilah bertakwa, mestilah juga taat kepada Allah dan juga memberitahu bahawa kami tak minta upah. Jadi menunjukkan, bila disebutkan kami tak minta upah ni, menunjukkan apa? Bahawa tuduhan yang biasa dikenakan, ditujukan oleh kaum-kaum mereka ni ialah bapa mengatakan bahawa kamu ni dapat upah ke? Kamu ni dapat upah ke? Kamu ni nak minta upah dengan kami ke? Macam nak minta duit lah kan kami kan. Jadi benda ni mesti disclaimerkan oleh nabi-nabi terdahulu kepada kaum mereka. Wa tazaru nama khalaqalakum rabbukum min minta maaf sebelum ayat tu, iaitu atatuna zukran minal alamin. Jadi itu adalah benda yang sekarang ni kita masuk, Allah Ta'ala bawa kita masuk kepada masalah yang dihadapi oleh kaum tu. Apakah masalah kaum tu yang dilakukan oleh kaum tu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tengok sini kan setiap kaum tu ada isu dia, ada masalah dia. Jadi masalah yang berlaku kepada kaum Lut ni adalah mereka ini ialah mendatangi lelaki minal alamin. Alamin di situ ialah annas maksud dia. Iaitu atatuna zukran, adakah kamu ni mendatangi lelaki minal alamin daripada manusia? Maknanya mereka tak pergi kepada isteri-isteri ataupun perempuan. Wa tazaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum. Tengok tu yang diulang, yang disebutkan benda ni secara nyata lagi, iaitu wa tazaruna, kamu meninggalkan ma khalaqalakum, apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh Tuhan kamu, min azwajikum, daripada pasangan kamu, isteri-isteri kamu, bal antum qaumun adun. Bahkan Nabi Lut berkata kepada mereka, kamu ni adalah kaum yang adun. Adun ini ialah maksudnya ialah melampaui daripada benda yang halal pergi kepada benda yang haram, sebagaimana yang dikatakan dalam tafsir jalan lain. Kemudian seterusnya ialah qalu. Apakah yang dikatakan oleh kaum ini kepada Nabi Lut alaihi salam? Dia kata qalu la illam tantahi ya Lut latakunanna minal mukhrajin. Kalau kamu tak berhenti Lut daripada apa? Daripada ceramah kamu lah, daripada larangan kamu ni, daripada bising-bising ni, daripada duduk marah pada kami ni, duduk kata kami salah ni. Jadi dia kata sini, kaum dia berkata kepadanya la takunanna minal mukhrajin. Sebelum daripada ni kita tengok kan ada macam-macam Nabi Lut, Nabi Nuh alaihi salam lain sikit, kemudian Nabi Saleh sebelum daripada ni juga. Jadi nampak tak, ini adalah bentuk-bentuk tuduhan atau bentuk-bentuk ancaman. Kalau Nabi Musa AS ancaman dia daripada Fir'aun macam ni, Nabi ni macam ni. Jadi ada yang dikatakan kepada mereka ni kamu akan direjam, ada yang dikata kamu ni adalah akan dikenakan hukuman dan macam-macam lagi. Yang di sini kamu akan dihalau minal mukhrajin, iaitu akan diusir keluar daripada tempat ni, tempat kami. Kalau tak suka sudah lari, jangan duduk dalam kampung ni, jangan duduk bising-bising, jangan duduk ceramah kat sini. Itu adalah lumrah yang Allah Ta'ala ceritakan untuk kita semua faham bahawa beginilah yang akan berlaku jika sekiranya orang-orang dakwah ini berterusan dalam dakwah dia. Jadi kalaulah kita ni nak menjadi orang yang menyampaikan Islam, jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan siap-siap di sini kan bahawa inilah benda-benda yang akan diterima, iaitu akan diusir, akan dibunuh, akan macam-macam lagi, akan dipenjarakan dan macam-macam lagi kan, sebagaimana yang kita baca sebelum daripada ni. Kemudian qala inni li'amalikum minal qalin. Apa kata Nabi Lut alaihi salam kepada mereka? Dia kata, iaitu qala inni li'amalikum, aku ni terhadap amalan kamu ini adalah minal qalin. Qal ni artinya ialah mubghadin, iaitu orang-orang yang marahlah, tak suka. Aku ni, jadi Nabi Lut AS mengiklankan bahawa aku tak suka apa yang kamu buat ni, minal qalin, daripada orang yang tak suka. Kemudian setelah daripada tu Nabi Lut AS berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah daripada kaum dia ni dah mengancam dia dan sebagainya kan, mengugut dia nak buat apa-apa, kemudian dia berkata, Nabi Lut berkata, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Nabi Lut berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, ya Rabbi, najjini, selamatkan aku, wa ahli, dan juga keluargaku, mimma ya'malun, daripada apa-apa yang mereka lakukan, mereka akan lakukan inilah nanti. Lalu apa Allah Ta'ala kata? Fanajjainahu wa ahlahu ajma'in.
lalu kami telah selamatkan dia. Selamatkan Nabi Lut alaihissalam, fa anajjaynahu wa ahlahu, dan juga keluarganya. Yang disebutkan semua keluarga ni ialah maksudnya keluarganya dan juga pengikut-pengikutnya yang beriman bersama-sama dengan dia, semua sekali itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa ajuzan minal ghabirin, kecuali seorang saja. Kecuali seorang yang Allah Taala sebut sini, melainkan ajuz. Ajuz ni ialah untuk perempuan, perempuan yang tua lalu dinamakan sebagai ajuz. Jadi yang dimaksudkan di sini sebagaimana disebutkan di tempat lain ialah isteri Nabi Lut alaihissalam. Sebab isteri Nabi Lut ini dia redha dengan apa yang dilakukan, dia suka, dia tak kisah dengan apa yang dilakukan oleh kaum Lut tu. Jadi Allah Taala tidak menyelamatkan dia, dan dia termasuk dalam orang-orang yang kaum Sodom itu yang ditimpakan hujan selepas daripada itu. Minal ghabirin, iaitu orang-orang yang kena azab. Ataupun al-ghabir ni dalam bahasa Arab artinya ialah al-baqin. Al-baqin artinya orang yang tinggal di situ, orang yang tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa dammarnal akhirin. Kemudian selepas daripada itu Allah Taala kata dia pun menghancurkan yang lain tu, yang baki tu, yang menentang Nabi Lut alaihissalam, yang tak suka kepada Nabi Lut. Wa amtarna alaihim matara. Jadi Allah Taala telah kami telah hujankan ke atas mereka dengan hujan. Jadi maksud kat sini ialah hujan itu sebagaimana disebut tempat lain ialah hujan batu, iaitu hujan yang dikatakan dalam surah lain dikata wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandud, daripada sijil, iaitu daripada batu-batu yang panas yang seolah-olahnya batu-batu yang dibakar. Jadi apa yang terjadi ialah semua mereka itu dihancurkan, dan kemudian mereka itu telah diterbalikkan, bumi itu telah diterbalikkan. Lalu jadilah sebagaimana yang kita nampak pada hari ini. Kalau kita pergi ke Laut Mati, kita akan tengokkan batu-batu di situ, apa-apa yang di situ ialah berbeza daripada batu-batu di sekitarnya. Jadi Allah Ta'ala kata fasa'a matarul munzarin, maka sangat buruklah hujan al-munzarin, ialah kaum yang telah diberi amaran. Kalau munzir, orang yang memberi amaran. Kalau munzar, ialah orang yang telah diberi amaran. Jadi yang telah diberi amaran situ maksudnya ialah kaum Nabi Lut alaihissalam yang dikenakan, diazabkan, dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebut perkara yang sama sebagaimana yang disebut di dalam cerita kisah-kisah nabi-nabi yang sebelum daripada ni, iaitu apa? Inna fi zalika laayah. Maka itu semua adalah satu tanda, wa ma kana aktsaruhum mu'minin, dan banyak daripada mereka ni tidak beriman. Jadi sama juga Allah Taala ulang lagi, banyak daripada mereka tidak beriman, banyak daripada mereka tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Allah Taala sebutkan salah satu daripada sifat dia, iaitu dua sifat dia kat sini, iaitu sesungguhnya Tuhan kamu ini al-aziz, iaitu sebagaimana kita sebut sebelum ni, iaitu yang mampu untuk membalas, mampu nak buat apa saja. Kemudian Ar-Rahim, tapi dalam masa yang sama dia adalah Ar-Rahim, iaitu sayang, iaitu dengan mengirimkan rasul-rasul untuk memberitahu, mengirimkan, kalau kita pada hari ini ialah mengirimkan pendakwah-pendakwah Islam, orang menceritakan tentang Islam. Kerana apa? Walaupun Allah Ta'ala mampu untuk membinasakan, tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala sangat sayang kepada hamba-hambanya. Kemudian ayat 176 kita sampai pada pagi ini, iaitu tentang Ashabu Al-Aikah. Jadi Allah Ta'ala sebut lagi, iaitu ini adalah kisah Nabi yang terakhir yang ada di dalam surah Asy-Syu'ara yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata kazzabat ashabul aikati al-mursalin. Ashabul aikah ni adalah penduduk Aikah, dia kata. Penduduk Aikah ni iaitu Aikah ni asalnya artinya ialah pokok. Pokok-pokok yang berada di dekat dengan Madian. Dikatakan dalam setengah riwayat bahawa mereka ni penduduk di situ menyembah pokok itu. Jadi dinamakan mereka ini sebagai Ashabul Aikah. Dikatakan kawasan ni, kawasan Madian ini ialah berada berhampiran dengan Aqabah pada hari ini, iaitu dalam negeri Jordan. Berhampiran dengan Aqabah, sama ada kawasan di antara negeri Arab Saudi, utara Arab Saudi ataupun di selatan Jordan. Nama tempat ni ialah Madian, tempat kaum Nabi Syu'aib alaihissalam, dan dikatakan tempat inilah di mana Nabi Musa ketika lari itu dia lari ke tempat ini. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kazzaba. Begitu juga Ashabul Aikah ini telah mendustai al-mursalin, sama sebagaimana ayat-ayat sebelum daripada ini. Iz qala lahum Syu'aibun ala tattaqun. Tengok kan, ketika berkata kepada mereka Syu'aib.
Jadi dalam dalam ayat ini, dalam ayat 177 ni tidak disebutkan akhuhum. Biasanya disebutkan sebelum daripada ni akhuhum, iaitu saudara mereka. Tetapi dalam ayat ini tidak disebutkan Syuaib ni sebagai saudara mereka. Jadi setengah ahli tafsir mengatakan kerana dia tidak termasuk dalam al-aikah tadi tu. Kerana mereka ni menyembah aikah, menyembah pokok tu. Jadi Nabi Syuaib tidak menyembah pokok tu. Jadi sebab itulah tidak dikaitkan dengan kaum itu. Walaupun dia sebenarnya adalah sebahagian daripada kaum itu. Iz qala lahum Syuaibun ala tattaqun. Kenapa kamu tidak bertakwa? Inni lakum rasulun amin. Aku ini rasul yang amin untuk kamu. Kemudian fattaqullah wa ati'un. Kita tengok benda yang sama lagi, iaitu bertakwa dan juga hendaklah kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Benda yang sama lagi dia ulang yang disebutkan oleh Nabi terdahulu, iaitu wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tak minta upah kepada kamu juga. Kemudian seterusnya sampai kepada apakah kejahatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Syuaib di sini, iaitu masalah mengambil hak orang lain tanpa secara cara yang betul. Iaitu apa? Iaitu dengan timbangan, iaitu tidak menimbang dengan betul. Apabila menjual ataupun apabila membeli, mereka nak dengan betul, tapi apabila menjual satu barang, mereka akan menjual dengan mengikut timbangan yang tidak betul, dengan cara-cara mereka cipta sendiri. Jadi artinya perkara ni ialah perkara yang telah lama berlaku kan. Sebagaimana kita tahu, Nabi Syuaib ni adalah seorang Nabi yang dah lama dah, sebelum daripada Nabi Musa AS lagi telah ada, sehinggalah Nabi Musa tu pergi ke tempat Nabi Syuaib tu ketika tu. Jadi artinya ialah dianya berlaku sebelum daripada kisah Nabi Musa datang kepada Firaun lagi. Jadi pada masa tu masyarakat telah mula dah ada dah sifat ni, iaitu sifat apa? Sifat jahat untuk mengambil harta orang lain tanpa benar kan. Jadi Allah SWT bila menyebutkan benda ni kepada kita ialah nak menunjukkan bahawa sifat ini adalah sifat yang buruk yang boleh berlaku, dan sampai sekarang ni dia berlakulah secara elektroniknya, secara macam-macam cara kan, yang kita semua tahulah kan, manusia-manusia menipu dengan cara yang tidak betul. Jadi kalau kata mencuri, merompak, itu nampak kan, iaitu mencuri, pergi merompak dan sebagainya. Tetapi ini adalah mencuri tetapi secara senyap-senyap tanpa disedari. Jadi Allah SWT sebutkan dalam ayat 181 ni, auful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Hendaklah kamu menyempurnakan sukatan, cupak-cupak gantang, kalau itu bahasa lama kan. Kalau sekarang ni kan lari meter, lari kilogramnya lari kan, gramnya lari kan. Jadi walaupun 1 gram, 2 gram, 3 gram pun, kalau kurang kita kena sebut awal-awal. Kalau kita tak nak jual itu, kita takut kurang kan, kita sebut plus minus 5 dan sebagainya kan, sebagai contohnya kan. Tapi kalau kita takut je, lebih baik kita bagi lebih Sebab apa? Takut terambil harta orang lain. Sebab bila dia bayar tu, dia bayar RM1, dia bayar RM2, dia bayar RM3, ialah harga kepada barang tu kan. Jadi barang tu ialah barang, bila kita sebut 100, tiba-tiba kita letak 98, artinya 2 gram contohnya adalah kekurangan jadi itu adalah benda yang tidak betul kan. Jadi ini telah berlaku di zaman Nabi Syuaib AS. Kemudian dia kata wazinu bil qistasil mustaqim. Allah Taala sebutkan apa yang disebutkan oleh Nabi Syuaib kepada mereka, iaitu timbanglah dengan neraca yang betul timbangannya. Jadi qistas itu qistas al-mustaqim tu ialah qistas maknanya al-mizan. Al-mizan al-mustaqim artinya as-sawi, iaitu sama, iaitu tepat sebagaimana yang sepatutnya lah. Sebagaimana itu adalah tafsiran yang disebutkan oleh Imam Al-Jalalain di dalam kitab mereka. Wala tabkhasun nas asya'ahum, dan janganlah kamu mengurangi. Tabkhas arti mengurangi manusia, asya'ahum hak-hak mereka, benda-benda mereka. Jadi jangan kamu kurang hak orang lain. Walaupun 2 gram kita kata tadi adalah hak mereka. Wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan jangan kamu bermaharajalela melakukan kerusakan di atas muka bumi. Jadi kita tengok banyak lagi sebenarnya kejahatan-kejahatan kaum Nabi Syuaib ni selain daripada kejahatan ini. Tapi kejahatan untuk menipu itu memang masyhur di kalangan mereka. Selain daripada itu, mereka ni ialah kerja merompak orang di tengah jalan kan. Jadi itu pun membuat kerusakan termasuk kan. Jadi kalau sekarang ni, dalam dunia sekarang ni, ada hukuman sebagai contohnya kan, hirabah dalam Islam. Hirabah ni ialah orang-orang yang iaitu membuat kerusakan di atas muka bumi ni. Jadi hukumannya ialah hukuman hirabah. Termasuk dalam kes ni ialah apabila orang tu merompak dan sebagainya, termasuk dalam kes hirabah.
yang hukumannya ialah boleh dipotong tangan kanan, kaki kiri dan sebagainya kan. Jadi kita akan lihat insya-Allah sambungan kepada kisah Nabi Shu'aib ini. Selepas daripada ini apa yang jadi pada mereka. Kita berhenti pada ayat pada hari ini ialah ayat 183, dan insya-Allah jumpa lagi esok hari. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum.